Okey, latihan minggu lepas yang ini kita sudah buat. Okey, yang bawah ni, yang bawah. Kecil ni. Kenapa? Macam ni boleh nampak tak? Boleh? Boleh ya? Okey. So mula-mula, ini sistem pembesar 4 lipatan. Okey, ada sultan, pendahara, penghulu, pendahari, yang keempat dan kelima. Okey, 4 lipatan. Okey, mula-mula sultan dulu. Okey, tugas utama pembesar ialah mewujudkan apa? Pentadbiran. Wujudkan sistem pentadbiran. Okey, sistem pentadbiran. Ada buat ke? Okay, sistem pentadbiran yang berkesan seperti menjaga apa kawasan? Cukai. Macam mana boleh menjaga cukai? Menjaga cukai. Ya. Saya rasa macam tak boleh masuk ni test ni. Nanti dia jadi wait. dia besar sangat. Keamanan. Okey, tugas utama ialah mewujudkan sistem pentadbiran. Saya kasih macam ni. Oh, apa masih tak boleh masuk. Okey. Sistem pentadbiran. Okey, lepas tu dia menjaga keamanan. Keamanan kawasan. Okey, kemudian dia mengutip, ini baru cukai. Mengutip cukai. Ya, dan hasil lain melalui apa? Okey, kita sekarang sudah potong cukai, sudah potong keamanan, sudah potong sistem pentadbiran. Okey, mana lagi? Sistem serah. Sistem serah. Okey, sistem serah. Okey. Lepas tu yang ketiga, membekalkan tenaga apa ketiga perang? Tentera. Membekalkan tentera. Okey, tentera. Okey. Lepas tu menyediakan tenaga buruh melalui Sistem kerah. melalui sistem kerah. Okey, sistem kerah. Baik. Okey, sistem kerah. Sultan akan mengurniakan kawasan pegangan kepada pembesar berempat. Okey. Lepas tu yang sini, pendahara. Pendahara ialah apa raja dalam bidang pentadbiran? Penasihat. Okey. Dia ialah penasihat. Penasihat raja dalam pentadbiran. Okey, lepas tu menteri apa? Dia ialah menteri. Peringkat. Utama. Menteri utama. Ya, dia ialah menteri utama. Lepas tu dia ketua apa?
Okay, kita sudah potong penasihat, sudah potong utama. Yang lain ada buat tak? Jason, Fong ada buat kah? Ha? Jason dan Fong ada buat kah? Tak ada buat dah? Ada. Ada? Ha? Okay, so ini ketua apa? Ketua Hakim. Ketua Hakim. Okey, Ketua Hakim. Okey. Lepas tu apa sultan? Pemangku. Ya, pemangku sultan. So kalau sultan sakit ke apa, dia adalah pengganti ya. Dia akan menjadi pemangku sultan. Okey, penghulu bendahari. Apa hasil atau ukti? Pemungut. Pemungut kan? Pemungut hasil kan? Sebab dia macam pendahari. Dia kena pungut duit. Okey, so pemungut hasil atau ukti. Ketua segala pendahari. Ketua apa istana? Urus setia. Okey, ketua urus setia. Urus setia. Okey. Okey, ketua urus setia. Lepas tu ketua segala Syah Bandar. ya. Okey. Ketua segala Syah Bandar. Syah. Okey, Syah Bandar. Okey, yang keempat ialah apa? Temenggung. Yang keempat ialah Temenggung. ada kan? Dia ialah Temenggung. Temenggung ke Laksamana? Temenggung. Okey, Temenggung. Dia ialah pegawai. Macam Protokol. atas tak cukup Kan? Jawapan di atas tak cukup. Urus setia sudah, pemungut sudah, hakim sudah, Temenggung ini sudah, pemangku sudah. Jawapan tak cukup. Okey, tak apa. Okay. Protokol. Pegawai protokol. Pegawai protokol istana. Dia punya jawapan di atas tak cukup. Pegawai protokol istana, ketua polis dan Penjara. Nasib baik saya. dalam buku teks penjara. Ketua polis dan Jadi. ketua penjara. Lepas tu hakim di Darat. yes, hakim di darat. Tak boleh turun bawah tak boleh turun bawah. Okey, kemudian 5A, ketua angkatan laut kan? Oh, nombor 5 No, yang 5 dulu, Okey, 5 di sini ialah Laksamana. Laksamana. Okey, Laksamana dia ialah ketua angkatan laut dan B itu ialah apa? B ialah Pengawal. pengawal. Pengawal apa? Dia ada pengawal apa kah? Kau tak nampak bawah tu. Pengawal. Pengawal peribadi raja. Pengawal peribadi raja. Okey. So ni ialah dia punya sistem 4 lipatan. Okey. So semua sudah? Sudah ke? Sudah saya padam Siapa yang belum? Sudah. Sudah, yang lain sudah? Ayo, jangan diam-diam Okey, lepas tu next. Okey, kita pergi kepada sistem perundangan Kesultanan Melayu Melaka. Okey. So yang pertama di sini ialah undang-undang apa? Hukum Kanun Melaka. Okey, ini yang pertama ialah hukum
Kanun Melaka. Kalau ada masa itu kamu salin semula sebagai nota kamu pun boleh. Okey. Jadi hukum kanun Melaka ditulis pada zaman pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar. Muzaffar Shah. Muzaffar Muzaffar Shah. Okey. Sultan Muzaffar Shah. Kemudian disusun semula secara teratur pada pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Mahmud Shah. Okay. Jadi hukum kanun Melaka ini dalamnya ada berapa pasal? Yes, ada 44 pasal yang berkaitan dengan hak keistimewaan. Lepas tu Tanggungjawab raja. saya kasih short tanggungjawab. Tanggungjawab raja. Tanggungjawab raja dan pembesar. Okey. Yang kedua di sini, Undang-Undang Laut Melaka. yes. Yang ini tentang laut semua. So ini Undang-Undang Laut Melaka. Okey, ditulis pada zaman Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah. Pada Sultan Mahmud Shah bertujuan untuk ini panjang, menentukan peraturan pelayaran. untuk menentukan peraturan pelayaran. Ini mau kasih kecil tulisan. Tak boleh kecil lah. Paling kecil 12 lah. Cikgu, mungkin cikgu boleh panjangkan kotak tu sikit. Panjang nanti dia Itu keluar. Okey. Alright. Bertujuan untuk menentukan peraturan pelayaran dan perdagangan. Okey, dalamnya mengandungi berapa pasal? 25. 25 pasal. Okey, 25 pasal meliputi peraturan di laut. Tertib berniaga. Okey. Tertib berniaga. Okey, tertib berniaga. Okey. Dan tata cara berjual beli. Menyebabkan aktiviti perdagangan Berjalan dengan lancar. ya, berjalan dengan lancar. Okey, berjalan dengan lancar dan adil. Okay. Undang-undang adat diasaskan oleh Datuk Datuk Ketemenggung. Yes, Ketemenggungan. Ambil balik Temenggung tu, depan tambah ke, belakang tambah an. Ketemenggungan. Datuk Ketemenggungan. Lepas tu mengamalkan sistem Pemerintahan beraja. pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja, iaitu kuasa tertinggi terletak pada tangan siapa? Sultan Pada tangan Sultan ataupun Raja. okay, Sultan ataupun Raja. Okay. Membolehkan sistem apa berlaku secara teratur? Sistem Pewarisan takhta. pewarisan takhta. Okay. So ini kalau boleh hafal, ini memang kena hafal. Okay, sebab ini dia penting. Daripada sini sudah boleh buat banyak markah. Okay, alright. Okay, so yang lain sudah buat, sudah siap? Cikgu, saya belum siap 1 dengan 2 ke bawah. Yang Sebab bawah saya tu.
Okay, tak apa. Nanti kita buat sama-sama. Yang lain sudah ke yang atas ni? Chat. Banyak chat. Oh my god. Liu je yang buat chat. Lain tu semua diam. Sekejap. Yalah, yang lain semua diam-diam. So, except Khairul dengan Liu je. Yalah, yang lain tak tahu buat apa. Jason diam-diam, Fong diam-diam. Bukan, Jason cakap tadi. Ha? Jason tadi ada cakap kan? Tapi Sikit dia je. banyak diam. Dia dah siap. Okey, dah. Liu siap. Ini macam saya mengajar satu orang je. Satu orang yang ada bercakap respon. Okey. Okey, saya padam clear. Okay, kemudian yang bawah. Okey, adat Temenggung merupakan undang-undang adat yang diamalkan di semua negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan. Okey. Ada. Okay. Nyatakan aspek yang terkandung dalam adat Temenggung. Tak ada ke dalam buku teks? Aspek tu macam Ya, kita tengok. apa surat 79. Ada ke aspek? Tapi ada faktor tu lah yang tahukah anda. Aspek yang terkandung dalam adat Temenggung. Ni. Yang ini. Oh, Okay. Okay. So ini berapa? adalah 5 jawapannya. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saja kan? 5 saja. Yang ke-6 tak ada. Yang ke-6, satu lagi yang ini. Sistem penggantian sultan. So yang ke-6 tu. So dalam adat ini dia berkaitan dengan 6 benda ini. Okey, berkaitan sistem pemerintahan, pewarisan takhta, perkahwinan, pewarisan harta, perundangan dan juga sistem penggantian sultan. Sekejap cikgu. Saya nak salin. Dah cikgu. Okey. Yang lain sudah? Dah cikgu tengok kat tepi tu. Ada fact. Tahukah anda yang kaitan Negeri Sembilan tu tadi? Yang ni? Kenapa? Fact. Kenapa dengan ini? Tadi ada kat dalam nota cikgu kan? Dalam nota ada. Ini memang sudah tahu. Ini memang sudah ada. Lepas tu, ini saya rasa dia tak ada sebut Palembang. Ya, dia memang dari Indonesia, orang Indonesia ni. Dibawa masuk ke Melaka pada abad ke-15. Ya. Okey, kemudian soalan seterusnya.
Okey, berdasarkan aspek yang terkandung dalam adat Temenggung, jelaskan kesimpulan. Okey, kesimpulan daripada adat ini. Kesimpulannya, okey, yang pertama, okey, sistem pemerintahan bercorak autokratik. Okey, autokratik ini maksudnya ialah kuasa tertinggi di tangan sultan atau raja. Okey, so kesimpulan daripada dalam adat ini ialah sistem pemerintahan bercorak autokratik. Autokratik maksudnya kuasa tertinggi di tangan sultan ataupun raja. Okey, yang kedua. Anak lelaki mendapat keutamaan saya buat shortcut lah. Anak lelaki mendapat keutamaan dalam pewarisan harta. Dalam pewarisan harta. Kerana tanggungjawab lebih besar. Okay. So, dalam adat Temenggung ini, hanya lelaki sahaja yang boleh dapat harta ibu bapa. Okay. Anak perempuan langsung tak boleh dapat harta. Mengikut adat Temenggung. Sebab tanggungjawab lelaki lebih besar. Okay. Anak lelaki mendapat keutamaan dalam pewarisan takhta kerana tanggungjawab lebih besar. Okay. Yang ketiga. Okey, dari segi perkahwinan. Tiada sekatan. Okey, tiada sekatan. Macam dia punya ayat ada something wrong. Saya tukar. Tak cantik. Okay. Tiada sekatan. Okay, dalam perkahwinan. Macam ni okey lagi. Tiada sekatan. Dia boleh kahwin dengan siapa-siapa dia suka. Okey. Lepas tu, okey. Tetapi mesti mengikut hukum syarak. Mengikut hukum Islam lah. Mesti ikut. Dia sepatutnya ada lagi satu adat. Adat itu adat perpati. Adat perpati. Yang itu hanya ada di Negeri Sembilan sahaja. Yang ini adat Temenggung ini semua tempat kecuali kecuali Negeri Sembilan kan. So adat perpati itu semua tempat tak ada kecuali Negeri Sembilan ada. So yang adat itu dia berlawanan dengan adat Temenggung. Ya, contohnya macam dari segi pewarisan takhta, adat perpati itu anak perempuan yang boleh dapat harta. Lelaki tak boleh dapat. Saya pun tak tahu kenapa. Okey. Okey, boleh? Sudah?
Sudah. Okay, yang lain? Liu, Jason, Fong, Khairul? Okay. Okay, so saya clear. Alright, so untuk yang ini sudah siap untuk latihan minggu lepas. Okay, then saya nak masuk kepada yang hari ini. Okay ya, minggu lepas kita sudah belajar tentang faktor kegemilangan. Ya, faktor kegemilangan Melaka. Kenapa dia boleh gemilang? Ya, sebab ada kepimpinan raja. Ada sistem pentadbiran yang teratur sistematik dan ada sistem perundangan. Okey, jadi menyebabkan Melaka itu gemilang faktor. So untuk hari ini saya akan masuk aspek kegemilangan. Okey, apakah aspek kegemilangan Melaka? Okey, dia gemilang, dia maju dari segi apa? Okey. So yang pertama di sini ialah empire yang luas. Negeri Melaka ini dia bukan sahaja satu-satu sendiri saja, tapi dia ada menjajah tempat lain. Dia ada macam mana melalui cara perkahwinan. Okey, dia boleh macam dua negara itu menjadi macam kawan. Ya, bertambah luas dia punya tempat. Satu lagi melalui naungan. Pusat penyebaran Islam. Jadi Islam ini, Melaka ini dia pun menjadi pusat penyebaran Islam. Ya, lepas tu sebagai pusat perdagangan dan juga pengurusan perdagangan yang baik. Ya, sebab mereka ada hukum kanun Melaka, mereka ada undang-undang laut Melaka. Jadi semua urusan perdagangan itu sangat dijalankan dengan sangat sistematik. Ya, mereka ada memungut cukai, ada peranan Syah Bandar, ada peranan orang laut yang membantu, membantu pelabuhan Melaka ini berjaya. Okey, yang kelima kita lihat hubungan luar. Ya, so Melaka dia ada menjalinkan hubungan luar. Okey, tempatan ataupun luar. Ya, jadi itulah yang menyebabkan Melaka ni dia gemilang. Banyak juga, agak banyak you tengok nota di sini. Okey, empire yang luas, dia ada cara pembentukan, kepentingan, pentadbiran empire macam mana. Lepas tu kalau penyebaran Islam, cara penyebaran Islam macam mana? Kesan penyebaran Islam macam mana? Okay. Pusat perdagangan, dia Melaka boleh jadi pusat perdagangan yang maju, yang sangat famous pada masa dulu disebabkan oleh apa? Ya. Pengurusan perdagangan ada Syah Bandar, mereka ada memungut cukai yang berpatutan lah. Jadi orang semua suka datang sebab dia tak ada cas mahal-mahal. Mereka ada menggunakan mata wang. Ada orang laut yang membantu dan kemudahan di pelabuhan tu ya sangat bagus. Dia punya servis. Hubungan luar. Ya, hubungan Melaka dengan kerajaan alam Melayu. Dengan Pasai macam mana, dengan Demak, Majapahit, Makassar macam mana. Lepas tu dengan kerajaan luar alam Melayu pun ada hubungan dengan China, dengan Ryukyu, Jepun, dengan Siam, dengan kerajaan lain. Okey. Jadi ini hubungan semua ini baik-baik. Okey. Jadi banyak juga. Okey ya. So, okey. Kita nak masuk dah. Jangan pening-pening kepala. Okey, empire yang luas. Cara membentuk empire. Yang pertama ialah penaklukan. Jadi penaklukan ini dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran Kesultanan Melayu Melaka. Kawasan taklukan di Semenanjung Tanah Melayu ialah seperti Kuala Linggi, Beruas, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Dalam buku teks, kamu boleh lihat ini adalah empire yang warna pink color ni. Melaka di sini, tapi dia boleh mendapat semua negeri di sini. Pada masa dululah tahun 14 something 15 something. Pada masa itu Melaka memang hebat.
Okey, bukan sini sahaja tanah Melayu, di sini juga. Okey, sebelah sini. Indonesia, Sumatera. Okey, so ini adalah tempat-tempat dia. Okey. Kawasan taklukan tempat-tempat ni lepas tu di Sumatera ialah Siak, Rokan, Kampar, Rupan. Okey. Okey, dari segi perkahwinan. Okey. Kalau Sultan Melaka ni dia berkahwin dengan puteri kerajaan lain, jadi mereka akan menjadi hubungan persahabatan dan kekeluargaan. Okey. Jadi contohnya Sultan Mansur Shah berkahwin dengan puteri Majapahit. Okey, telah dapat Raden ini meluaskan pengaruh Melaka. Maksudnya dia punya kuasa boleh sampailah ke Majapahit. Ya, kuasa Melaka. Okay. Dari segi naungan, ada kerajaan yang sanggup rela bernaung di bawah Kesultanan Melayu Melaka. Macam minta perlindungan macam itulah. Okey, terdapat pemerintahan yang rela bernaung, contohnya okey, Linggar, Patani, Kedah. So Linggar, Patani, Kedah ini dia pun termasuk di dalam lah. Okey, Linggar ni Linggar, Patani, satu lagi Kedah. Okey, semua tempat ni. Jadi raja di bawah naungan Melaka ditapalkan oleh Sultan Melaka. Okey. Jadi dia punya raja-raja ini memang dipilih oleh Sultan Melaka. Jadi ini adalah cara bagaimana Melaka meluaskan empire dia. Satu, penaklukan. Yang kedua, perkahwinan. Yang ketiga, naungan. Okey, ini okey? Boleh? Boleh ya? Boleh. Ini baru first. Okey, lepas tu. Apakah kepentingan membentuk empire? Kenapa Sultan Melaka pada masa itu dia nak meluaskan empire sebesar-besarnya? Sebab dia nak menjaga kepentingan politik, ekonomi, sosial dan juga agama dia. Okey, contohnya dari segi politik. Dari segi politik, dia nak meluaskan wilayah dan jajahan takluk. Dia nak meluaskan. Okey, memang siapa-siapa raja pun kalau dia jadi raja, dia mesti nak meluaskan empire. Dia mesti nak menjajah tempat-tempat yang contoh yang lemah lah apakah dia akan menjajah. Okey, mengukuhkan hubungan dengan kerajaan yang ditakluk, okey, dan menyekat pengaruh kuasa serantau seperti Siam, Majapahit dan Pasai. Okey, ini dari segi politik. Dari segi ekonomi, okey, kalau dia sudah menakluk tempat itu ataupun yang di bawah naungannya tu, mereka akan memberi hadiah kepada Sultan Melaka. Ya, jadi mereka akan menerima hadiah dalam bentuk wang ke, emas ke, timah ke, bantuan ketenteraan. Okay, juga boleh mendapat hasil pertanian, rempah ratus, biji timah untuk diperdagangkan di pelabuhan Melaka. Okay, jadi kalau dia dapat banyak tempat lagi banyaklah dia dapat dari segi ekonominya. Okay, sosial, berlaku asimilasi budaya tempatan dengan budaya dari tempat lain. Okay, sebab mereka ada hubungan luar, mereka ada menjajah, okay, mereka ada naungan. Jadi banyak berlaku campuran adat dan budaya dengan tempatan. Ya, contohnya dengan Arab, India, Cina dan alam Melayu yang lain, mewujudkan masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai suku dan bangsa. Okay. So dari segi agama, mendorong usaha penyebaran agama Islam. Okay. Jadi selepas dia menjajah apa semua ni, dia dapat menyebarkan agama Islam ke Pahang, Kelantan,